Salam sejahtera semua. Nama saya Dr. Usha dan saya adalah Pengurus Besar Perhubungan Perusahaan Persatuan Majikan-Majikan Malaysia. Topik hari ini adalah siasatan dalaman di tempat kerja. Now, apakah itu siasatan dalaman? Siasatan dalaman lebih terkenal dalam kalangan pengamal undang-undang dan juga mereka yang terlibat dalam bidang sumber manusia iaitu human resource dan hubungan perusahaan, industrial relations dengan nama DI atau domestic inquiry. DI merupakan satu proses formal mendisiplinkan pekerja di tempat kerja yang mana pihak majikan perlu memutuskan sama ada pekerja yang dituduh iaitu accused employee bersalah atau tidak bersalah terhadap pertuduhan salah laku yang dikenakan ke atasnya dan kemudiannya disusuli dengan bentuk hukuman yang dikenakan ke atas pekerja yang dituduh tersebut sekiranya dapat bersalah. DI tidak didefinisikan secara khusus dalam mana-mana akta sama ada Akta Pekerjaan 1955 maupun Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Tetapi di bawah Seksyen 14 Subsection 1 Akta Pekerjaan 1955 ada dinyatakan yang pihak majikan mempunyai kewajipan undang-undang untuk melakukan siasatan sewajarnya atau due inquiry bagi memastikan sama ada pekerja yang dituduh tersebut bersalah dalam melakukan salah laku seperti mana di pertuduhan salah laku yang dikenakan ke atasnya sebelum memutuskan untuk memberhentikan perkhidmatan pekerja yang dituduh tersebut atau dikenakan hukuman lain yang dikira adil dan wajar. Walau bagaimanapun, bukan semua kes salah laku pekerja perlu dibawa ke proses DI yang formal kerana ia bergantung kepada garis panduan, polisi dan praktis setiap syarikat. Ada setengah kes salah laku dengan mengadakan perbincangan dengan pekerja yang dituduh sahaja sudah dikira sebagai siasatan sewajarnya. Yang pentingnya di sini adalah pekerja majikan perlu memberikan ruang dan peluang kepada pekerja yang dituduh untuk membela dirinya dan lebih penting pihak majikan perlu berlaku adil dan tidak mempunyai unsur bias atau berat sebelah. Siapakah yang akan terlibat di dalam DI? Seperti yang sedia maklum, DI melibatkan pihak majikan dengan pekerja yang dituduh. Jadi ada beberapa lagi pihak yang turut terlibat dalam mengendalikan sesi DI iaitu pekerja yang dituduh, wakil kesatuan pekerja sekiranya pekerja mempunyai kesatuan pekerja yang dilantik oleh pekerja yang dituduh untuk mewakilinya, pihak pendakwa yang akan membawa kes bagi pihak majikan. Pihak DI, panel DI yang kebiasaan diketuai oleh seorang pengerusi dan dua lagi panel yang akan mendengar sesi DI dan membuat penemuan iaitu verdict. Sama ada pekerja yang dituduh bersalah atau tidak. Panel DI mestilah terdiri dari pekerja yang lebih tinggi pangkatnya daripada pekerja yang dituduh dan bukannya penyila kepada pekerja yang dituduh, tidak terlibat dalam proses siasatan dan tidak mempunyai pengetahuan awal tentang kes. Saksi bagi pihak majikan dan pekerja yang dituduh sekiranya ada dan pencatat minit. Bagaimana prosedur proses DI dijalankan? Proses DI boleh dibahagikan kepada 3, iaitu nombor 1, sebelum DI, iaitu mengeluarkan surat tunjuk sebab, menggariskan secara jelas dan tepat pertuduhan dakwaan salah laku yang dikenakan ke atas pekerja yang dituduh tersebut seperti melakukan kekerasan, mencuri, tidak menurut perintah. Menggunakan bahasa yang jelas, terang dan mudah difahami oleh pekerja tersebut. Merujuk kepada terma dan syarat pekerjaan, garis panduan, polisi atau dasar syarikat yang dilanggar sekiranya didapati bersalah.
garis masa untuk pekerja yang dituduh memberikan maklum balas dan penjelasan, tempoh penggantungan yang jelas termasuk larang memasuki premis syarikat, melakukan aktiviti untuk syarikat dan sebagainya sehingga kes selesai. Jawapan kepada surat tunjuk sebab. Pihak majikan perlu menilai sama ada jawapan pekerja yang dituduh tersebut mempunyai merit atau tidak. Sekiranya penjelasan mudah memadai, pihak majikan boleh terus memutuskan sama ada pekerja yang dituduh tersebut bersalah atau tidak. Jika sebaliknya, DI perlu dijalankan. Notis siasatan dalaman. Boleh untuk mengulangi semula pertuduhan bersalah laku seperti di dalam surat tunjuk sebab atau membuat sebarang pindaan berdasarkan jawapan kepada surat tunjuk sebab. Memaklumkan tarikh, masa dan tempat DI akan dijalankan. Maklumkan kepada yang pekerja yang dituduh boleh mengemukakan sebarang bukti atau saksi untuk beliau membela diri. Semasa DI, pengerusi panel perlulah memperkenalkan terlebih dahulu ahli panel yang terlibat dalam menerangkan penggerakan dan fungsi DI dijalankan ke atas pekerja yang dituduh dan seterusnya bertanyakan kepada beliau sama ada beliau bersetuju atau mempunyai sebarang bantahan. Pegawai pendakwa kemudiannya memulakan sesi dengan membacakan pertuduhan salah laku yang dikenakan ke atas pekerja yang dituduh dan merekodkan pengakuan beliau. Sekiranya pekerja yang dituduh mengaku bersalah, tidak perlu memanggil saksi dan pihak panel DI boleh mengakhiri sesi DI. Keputusan yang diputuskan oleh pengurusan syarikat. Jika pekerja yang dituduh mengakui tidak bersalah, maka pekerja pendakwa akan memulakan pembentangan kes pihak majikan terlebih dahulu dengan memanggil saksi-saksi syarikat dan mengumumkan bukti-bukti yang dieksibitkan. Semasa pemeriksaan saksi terdapat 3 sesi. Pemeriksaan utama oleh pegawai pendakwa, pemeriksaan balas oleh pekerja yang dituduh dan pemeriksaan semula oleh pegawai pendakwa. Kemudiannya pekerja yang dituduh boleh pula akan mengemukakan saksi dan bukti untuk beliau membela diri. 3 sesi pemeriksaan saksi masih sama tetapi pemeriksaan utama oleh pekerja yang dituduh, pemeriksaan balas oleh pegawai pendakwa dan pemeriksaan semula oleh pekerja yang dituduh. Sesi DI kemudiannya akan diakhiri dengan penghujahan daripada kedua-dua pihak sama ada secara lisan dan atau bertulis bergantung kepada polisi dan praktis syarikat masing-masing. Selepas DI, inilah peringkat terakhir yang penting kerana panel DI perlu menyiapkan laporan DI untuk dibentangkan kepada pengurusan syarikat bagi membuat keputusan. Panel DI hanya boleh mencadangkan hukuman yang boleh dikenakan, namun kata putusannya terletak di pihak pengurusan. Pencatat minit pula perlu menyiapkan nota keterangan lengkap untuk diperiksa dan disahkan oleh pekerja yang dituduh supaya tidak ada sebarang bantahan di pihaknya. Keputusan DI perlulah disampaikan kepada pekerja yang dituduh dalam tempoh masa tertentu dan beliau diberikan tempoh masa tertentu untuk membuat sebarang rayuan sekiranya ada bergantung kepada polisi dan praktis syarikat masing-masing. Mengapakah DI perlu dijalankan? Tanggungjawab statutory pihak majikan adalah untuk memastikan sekiranya pekerja yang dituduh ditamatkan pekerjaan atau dikenakan sebarang bentuk hukuman atas pertuduhan salah laku yang dikenakan ke atasnya, ianya adalah untuk dibuat setelah siasatan sewajar atau due inquiry dijalankan. Jadi proses yang saya jelaskan tadi
adalah untuk menunjukkan bahawa pihak majikan telah mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahawa pekerja yang dituduh diperlakukan dengan adil sekiranya beliau melaporkan tuntutan pembuangan kerja secara tidak adil di bawah Seksyen 2020 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 di Jabatan Perusahaan yang kemudiannya akan didengar di Mahkamah Perusahaan. Maka pihak majikan perlulah menunjukkan bahawa prinsip keadilan hal pekerja untuk didengar dan tidak berlaku bias dan berat sebelah sentiasa dititik berat sepanjang proses DI dijalankan. Seperti mana satu prinsip perundangan yang sering kita dengar, keadilan bukan saja perlu dilakukan tetapi juga mestilah dilihat dilakukan. Walai bagaimanapun kegagalan pihak majikan untuk membuat DI atau terdapat masalah semasa DI dijalankan, tidak akan menggagalkan kes pihak syarikat sekiranya ia dibawa ke Mahkamah Perusahaan. Hal ini kerana Mahkamah Perusahaan kes akan didengar secara de novo, iaitu didengar semula di hadapan pengerusi atau hakim Mahkamah Perusahaan. Oleh itu, sebarang isu atau masalah semasa DI dijalankan boleh diperbaiki oleh pihak majikan semasa prosiding Mahkamah Perusahaan nanti. Saya harap jelasan tersebut dapat memberi sedikit informasi semasa menjalankan siasatan di tempat kerja. Sekian, terima kasih semua.